Ya, kita menyambut hari di mana Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Sabah dan juga Sarawak, dan keadilan iaitu Parti Keadilan Rakyat saudara-saudari adalah parti yang terkedepan. Ketika itu parti pertama yang memohon agar Hari Malaysia disambut dan ada cuti khas bagi kita mengiktiraf kedudukan. Bukan sahaja Persekutuan Tanah Melayu nak terbentuk, kena ada Sabah dan Sarawak. Maka saudara-saudari yang saya muliakan, saya ingin menekankan hari ini kita memang perjalanan yang agak panjang. Esok saya tidak dapat bersama di Melaka, saya di Pulau Pinang, ada program di sana. Tapi sebelum saya naik ke atas pentas, ada seorang gadis menanyakan kepada saya, kenapa saya ambil keputusan untuk masuk juga dalam politik. Mengambil keputusan untuk bertanding dalam pilihan raya. Dan mungkin ramai yang tidak mengenali, tapi pada tahun 1998, ketika itu saya belum pun mencecah 18 tahun. Pada tahun tersebut, Malaysia menyaksikan krisis politik, krisis keuangan, krisis yang melanda bukan sahaja mata wang kita yang diserang, tapi politik yang telah menyaksikan ledakan anak muda keluar beramai-ramai kerana kita nampak bagaimana kepincangan dan salah guna kuasa oleh mereka yang berada dalam pihak eksekutif, khususnya bidang kehakiman negara. Jadi jawapan saya mudah, bila kita mahu melakukan sesuatu perubahan yang lebih baik. Kita bukan lakukan semata-mata untuk diri kita. Kerana pada saya sebagai salah seorang anak Malaysia, kalaulah Malaysia ni nak maju, kita perlukan bidang kehakiman yang mampu menjanjikan keadilan. Tak kiralah orang itu bekas Perdana Menteri ataupun seorang pekerja, ya, blue collar, pekerja kilang, ya, di mana-mana sekalipun, sistem kehakiman hanya menjanjikan kebebasan untuk mereka yang tidak bersalah. Maka pada saya ini penting, kerana kalau kita tidak bersama, kita tak ambil keputusan nak cakna bagaimana nak jadikan masa depan itu masa kita. Saya harus tekankan jugalah, pada 1998 pilihan raya pertama yang kita libatkan diri ketika itu tahun 1999. Saya tak bertanding, saya bertanding tahun 2008. Tapi saya boleh maklumlah, tak sangkalah keadilan bukan sahaja 10 tahun, dah masuk 2 dekad. Dan masih lagi kita, kalau dulu datang ke negeri Johor, saudara-saudari, dapat 5 orang pun alhamdulillah. Tapi sekarang saudara-saudari, terima kasih. Walaupun kita tak menang Larkin lagi, tapi di Johor baru, dan insya-Allah kita teruskan lagi track record prestasi untuk berkhidmat. Nak menang bukan kerana diri kita. Nak menang supaya kita dapat laksanakan dasar program yang berkebajikan untuk rakyat. Nak menang, nak lawan rasuah. Nak menang, nak lawan salah guna kuasa. Dan kalau sekarang selepas pandemik, kita masih lagi merasakan bahawa kerajaan yang ada, yang telah memberikan tekanan ekonomi sesempit ini, yang memaksa kita sampai ke tahap terpaksa mendesak supaya bantuan diberikan tepat pada masanya. Saya tak tahulah nak bagi tahu negara mana yang setanding Malaysia dah 3 kali naik OPR, tapi untuk syarikat-syarikat tempatan tidak datang tepat pada masanya. Bukan kata-kata saya, ini daripada laporan ekonomi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sendiri. Hatta masa pandemik, jangan lupa, kebanyakan kontrak yang tidak adil. Ada yang menyewa, disuruh dihalau pada awal bulan kerana tak boleh bayar. Tapi Malaysia memperkenalkan rang undang tersebut 7 bulan lebih lewat daripada Singapura. Sedangkan rakyat, penyewa, semua yang memerlukan bantuan, memerlukan perubahan
yang hanya boleh dilakukan di peringkat parlimen. Tapi parlimen ketika itu tidak dibuka. Jadi saya bawa ini saudara-saudari kerana sejarah dia mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dia mengajar rakyat. Ya, sebenarnya segala perubahan yang kita nampak, pertama saya sebut bidang kehakiman. Dan kita di Malaysia merupakan satu-satunya negara di rantau Asia Tenggara yang menyaksikan mantan Perdana Menterinya dihukum penjara atas kesalahan rasuah. Ini tidak datang secara percuma. Datang pertama menerusi undi rakyat. Siapa sangka, siapa jangka lepas 6 dekad Barisan Nasional tidak mampu lagi berkuasa. Rakyat yang buat. Rakyat yang keluar berbondong-bondong melakukan perubahan pada pilihan raya ke-14 tahun 2018. Kita terkejut di kawasan-kawasan yang tak pernah kita menang. Dan atas dasar itu ada dilaksanakan ya pada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998, saudara-saudari. Ketika itu, kerana ramai yang menanyakan kepada saya apa itu sampai pergi ke Geneva. Kita filekan ya kes. Kita bukan saja file dengan pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kerana kalau kita cakap tak bersalah tanpa dalil, tanpa bukti, what is that? Everything is based on evidence. Dan badan terkemuka International Commission of Jurists telah memeriksa, menyiasat bukan sahaja kes Datuk Seri Anwar, kes Lim Guan Eng, kes Irene Fernandez dan diputuskan oleh badan International Commission of Jurists tahun 1999. Ini sejarah. Mungkin tak keluar TV3, mungkin tak keluar Utusan Malaysia, mungkin tak keluar Berita Harian, tapi kebenaran tetap kebenaran. Keluar dalam sejarah terpahat bahawa pihak kerajaan telah mempengaruhi keputusan dan penghakiman dalam tiga kes tersebut. Barulah berlaku reformasi. Ditubuhkan ketika itu Suruhanjaya Pelantikan Hakim. The Judicial Appointments Commission, reformasi yang berlaku ya. Kemudian akhirnya nama-nama tertentu, hakim-hakim yang tersohor. Bagaimana negara-negara ya menjamin kredibiliti hakimnya? Kalau di Korea Selatan dalam gerakan rakyat ya, satu ketika dahulu mereka pamerkan dalam iklan. Kalau hakim ada duit lebih daripada kawalan, dia letak nama, dia letak aset, tak ada siapa boleh lari. Maka kita hanya perlu lihat pemilihan hakim yang akhirnya membuahkan hasil menerusi penghukuman yang dijatuhkan di atas kes rasuah. Bukan sahaja yang berlaku di Malaysia, saudara-saudari. Kes ini berlaku merentasi sempadan dunia. Maka saya nak tekankan, ini bukan kerana keadilan. Ini bukannya kerana mana-mana parti. Ini kerana rakyat punya keyakinan nak undi, nak merubah, nak mengajar ahli politik, nak mengajar mereka yang pegang kerajaan. Yang pegang kerajaan ni hanya sementara. Dia buat kerja untuk kita. Kalau kita tak suka bagaimana anak sulung saya ajar saya, Mama sebagai ahli parlimen, dia kontrak 5 tahun. Kontrak kerja, kita pada kontrak kerja 5 tahun. Lepas 5 tahun, tamatlah kontrak kerja. Kena cari kontrak baru. Kontrak baru ini kita cari menerusi pilihan raya. Nah, saudara-saudari, kontrak baru saya mintalah berikan kepada saudara Akmal di Johor Bahru. Kerana sudah tentu antara apa yang kita mahukan, bak kata saudara Taufik tadi, kita mahu lahirkan generasi ya, daripada awal yang memahami idealisme, memahami kenapa kita memutuskan. Sebagaimana soalan yang ditanya awal tadi kepada saya, kenapa saya pilih untuk masuk dalam bidang politik. Saya belajar sebagai seorang jurutera. I was an engineer. Bidang sarjana, masters dalam hubungan antarabangsa, hubungan antara Asia Tenggara, Asia, Southeast Asian nations ya. Jadi memang sebenarnya
saya boleh tekankan, dalam dunia dan polemik sebegini kita nampak kalau kita sendiri tidak meletakkan, tak bersama, tak menjadi anggota, tidak menjadi orang yang prihatin untuk ubah dalam pilihan raya, maka kita tak boleh ubah dasar-dasar dalam segi pekerjaan, kehakiman, kontrak, termasuklah semua program yang melindungi hak kita dalam kita bertugas dan berkempen. Pak Hassan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang. Maka perkara yang saya ingin bangkitkan ini, isu yang utama juga bagi negeri Johor, kerana negeri Johor adalah negeri yang sangat istimewa. Kita melihat bakat-bakat, bakat-bakat begitu banyak yang punyai kesungguhan, daya tahan. Berapa Akmal tadi disebut? 400,000 bukan? 400,000 bukan anak muda Malaysia saudari. Bukan daripada Kuala Lumpur, bukan daripada Pulau Pinang, walaupun orang Matampah pandai agaklah kan. Tapi anak-anak muda Johor. Anak-anak muda Johor jadi pejuang, pewira, berhijrah untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik di negara Singapura. Mereka ada daya tahan untuk bekerja di sana. Dan atas dasar itu, anak-anak muda sebeginilah saya katakan, perlu ada juga keberanian untuk diajak bagi melakukan perubahan di peringkat negeri. Kita sendiri dah cuba pelbagai pimpinan. Dan baru sekarang, lepas desakan rakyat bila takut, baru nak fikir tentang perlindungan perkeso. Baru nak fikir. Tapi hakikatnya selagi pimpinan, selagi kerajaan, selagi mereka yang berkuasa tak nampak bahaya rasuah, selagi mereka rasa apa yang dilahirkan atau disiasat oleh PAC, saya anggota PAC, jawatan kuasa, kira-kira wang negara. Akmal dulu juga menganggotai jawatan kuasa yang sama. Walaupun sekarang dia menganggotai dari jauh sebagai peminat dan akhirnya menerusi siaran TikToknya. Tapi isunya kita saban hari melihat bagaimana kontrak, projek dan juga semua yang sepatutnya memberi manfaat kepada rakyat disalahguna atas nama politik. Ingat, negeri Johor ataupun mana-mana negeri akan maju selagi ada ahli politik yang salah guna kontrak. Nehi kabi nehi. Tengok cerita Bollywood, kita kena ingat juga ikatan dan relevannya dalam kehidupan kita. Kita memang susah. Kita rasa politik segelintir orang rasa sangat membosankan. Saudara-saudari, politik ini sebenarnya membolehkan kita untuk memilih pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya tekankan selagi rasuah ini berleluasa, selagi kita tak rasa kena buang. Kurang-kurang dengan penghukuman sekarang dalam bidang swasta, peringkat swasta ataupun kaki tangan kerajaan, termasuk ahli parlimen. Saya pasti Pak Hassan pun fikir 2-3 kali. Takkan kita tak takut kalau kita disiasat, sedangkan peruntukan wakil rakyat pun perlu melalui ICU dan siasatan audit lanjut. Tapi kenyataannya sesiapa sahaja sekarang ini pihak PAC terpaksa bergelumang dengan skandal LCS. Kita siasat, kita lapor, tapi hakikatnya saudara-saudari berbilion sudah hangus. Nak cari berbilion mana hari ini? Nak cari mana? Industri mana yang boleh kita banggakan kalau kita tak berusaha daripada awal? Tambah pula dengan kesan iklim yang sangat-sangat menyengit. Dulu mungkin hasil padi, hasil pertanian, hasil ternakan jauh lebih baik. Selepas ini tidak ada jaminan. November pun, walaupun 6 negeri diumum akan menerima kesan daripada cuaca yang menakutkan, mungkin banjir, saya sendiri tak boleh mempunyai keyakinan bahawa Pulau Pinang tidak terkesan. Beginilah kehidupan kita kalau kita tak boleh melaksanakan langkah-langkah adaptasi iklim yang berkesan. Apa maksud adaptasi iklim? Di Batu Pahat baru banjir, bukan? Adaptasi iklim ni saudara-saudari
Malaysia pelan pun tak selesai lagi, tak siap lagi. Sedangkan ia bukan soal perparitan semata-mata. Parit yang dimina mungkin boleh tahan hujan yang turun kalau ia berlangsung sama seperti 20 tahun lalu. Sekarang tak begitu. Air hujan yang turun lebih daripada purata sebulan yang berlangsung beberapa dekad yang lalu. Semua dah berubah, maksudnya cara kita membina, cara kita merancang, cara kita melaksana harus ambil kira bagaimana air hujan yang turun dapat diserap oleh permukaan bumi. Dan ini termasuklah pelaksanaan bandar SPAN. Pelaksanaan apa? Pelaksanaan penghijauan. Tanam pokok sebanyak mungkin mengikut kepakaran dan pemuliharaan paya bakau dan hutan semula jadi. Jadi bagi peringkat keadilan Pakatan Harapan, kita di negeri Selangor telah mengumumkan isu iklim ni dah sampai perlu kita rasa cemas. Kita mengisytiharkan darurat iklim. Sama juga di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, itu hasrat kita. Maksudnya kerajaan bukan soal umum 5 bilion dalam 5 tahun yang akan datang. Tapi bagaimana dana tersebut dibelanjakan dan adakah dana tersebut akan hilang akibat salah urus tadbir ataupun rasuah. Ini adalah perkara-perkara yang sangat penting, saudara-saudari, yang kita ambil dengan serius. Perkara lagi adalah tentang perangai ahli politik. Perangai ahli politik itu sendiri. Kerana di peringkat Pulau Pinang, kita dah rangka undang-undang supaya mereka yang lompat akan dikenakan tindakan. Johor tak buat lagi. Johor mengecewakan. Ya. Kenapa ini berlaku? Adakah kerana ekosistemnya dipenuhi dengan kata-kata? Jadi saya bimbang kerana apa? Peringkat pusat, YB Pak Hassan, YB Akmal, ya, kami dah undi. Kami dah luluskan akta anti lompat. Ya, saya masih ingat lagi semasa saya berkempen di negeri Johor, pilihan raya negeri baru-baru ini. Saya kata kepada Pak Cik yang melahirkan kekecewaannya. Dia kecewa, dia marah. Dia kata, YB, saya dikhianati. Saya kata, Pak Cik, saya juga dikhianati. Saya parti yang sama, Pak Cik. Saya tak berganjak. Sejak saya umur, tak sampai pun 18 tahun, sampailah ke hari ini. Ya, saya masih lagi bersama Parti Keadilan Rakyat. Pak Cik bagi saya masa sikit. Ya, walaupun Pak Cik tak bagi undi, tak apa. Yang penting kita tunai janji. Rang undang-undang Akta Anti Lompat sudah kami lulus. Siapa yang melompat selepas ini akan dikenakan tindakan. Hanya tinggal kena ubah peringkat Johor. Kena menang juga Don Larkin. Kalau tidak di negeri Johor ini, tak ada tindakan yang konkret. Itu yang saya rasa perkara yang penting, saudara-saudari. Kerana apa natijahnya? What is the basic meaning in terms of approving the bill to block jumpers? Yeah, those who betrayed us. Undi rakyat. Kita hormat undi rakyat. Kita kata orang undi, kalau orang undi, parti-parti tertentu, maka kita pertahankan kedudukan tersebut. Itulah makna yang terpenting, saudara-saudari. Kerana kalau rakyat dah pilih, dia pilih lambang. Maka kita kena hormat. Nak tukar, maka tunggu selepas habis kontrak 5 tahun, habis penggal, hampa pilihlah parti mana pun, tapi ada syarat yang mengikat. Saudara-saudari yang saya muliakan, isu terakhir yang saya nak bangkitkan pada hari ini berkisar juga tentang pilihan. Kerana sudah tentu kalau ramai yang tanya kepada saya, adakah saya akan terus dalam dunia politik 20 tahun selepasnya. Saya kenal Akmal semasa masih belajar ketika itu. Kemudian sekarang dah menjadi ayah, ya. Memang dah lama sangat ya kita bersama dalam dunia keadilan ni. Tapi nak maklumkan, kita terus kenapa? Kerana kita percaya bila kita lakukan perubahan, ia adalah merupakan satu perjuangan untuk mengubah masa depan rakyat.
Saya bukan nak keluarga saya sahaja ya mendapatkan keadilan. Di keadilan ini dalam fardu kifayah adalah keadilan juga untuk memastikan semua orang ada peluang kepada pekerjaan, latih tubi dan sebagainya. Kembali kepada pekerja dan juga generasi TVET. Saudara-saudari, antara Mac 2020 hinggalah Julai 2021, 21,000 pelajar kita ambil keputusan tak mahu sambung belajar. Semasa pandemik, mereka tak mahu sambung. Mungkin ada masalah yang berlaku, mungkin mereka mahu belajar. Jadi tanggungjawab kita di samping untuk mencari jalan bagi merancakkan industri supaya 400,000 anak Malaysia, anak Johor di Singapura itu diberikan perlindungan dan peluang. Maka latih tubi, sama ada upskilling. Upskilling program sekarang hanya untuk pekerja yang berdaftar dengan syarikat yang sah bawah HRD Corp. Kalau saudara-saudari merupakan pekerja dalam sektor informal, tak ada jaminan, nak latih macam mana, nak upskill bagaimana, maka inilah antara apa yang kita tawarkan dalam tema Ayuh Malaysia. Kita panggil kerana kami pun sebenarnya nak memujuk diri kami. Ya, kami pun nak pastikan tak apa. Kadang-kadang dalam perjuangan, dalam hidup, sudah tentu kita akan ditimpa kesusahan. Kalau tak jatuh, manakan boleh kita bangkit semula. Kalau tak sakit, manakan kita boleh rasa kemanisan bahagia. Jadi sudah tentu pengalaman ini alhamdulillah peluang. Peluang untuk kita membuat dasar program disatukan dengan gerakan yang ikhlas dalam melawan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Maksudnya kita kena ada teras keikhlasan itu. Ya. Saya dalam dasar itulah ya, daripada malam ini kalau first di Johor Bahru, kemudian kita pergi ke Simpang Renggam, insya-Allah saya punya girl squad. Insya-Allah sampailah dengan selamat ya. Kita mahukan tema-tema yang saya sebut tadi dipilih oleh rakyat yang kita pertandingkan untuk mengutamakan dasar dan program pelaksanaan supaya iklim yang ekstrim, bukan sahaja hujan yang turun dengan lebat, tapi haba yang sangat ekstrim. Di Malaysia sekarang, kita dah banyak hari cecah 32 degree Celsius. Dulu beberapa hari je lebih 32 degree Celsius. Siapa yang kerja di pejabat ada penghawa dingin, tak apa lagi. Mereka yang kerja di luar, ya, terpaksa berhadapan dengan risiko sakit akibat cuaca yang sangat panas. Dan dalam konteks ini, perlu ada keutamaan jelas bagaimana kita akan guna pakai dana untuk memastikan muka bumi boleh menahan sedikit cabaran dan pekerja dapatlah hidup, laksanakan tugas dengan berkualiti. Ini antara tekad utama yang kita lakukan dan kita akan laksana juga di peringkat negeri-negeri Pakatan Harapan. Tapi khusus bagi dasar peringkat nasional, ianya bukan mudah. Kerana kita berhadapan dengan NADMA. Saudara-saudari pernah dengar nama NADMA? Akta pengurusan bencana pun belum disiapkan lagi, yang dijanjikan pada bulan Mac lepas. Bayangkan, itu saya sebut, kalau sibuk berpolitik, tak fokus tentang ini, tak mungkin dapat laksana. Kena ada kesungguhan politik bagi memastikan ini dilaksanakan dalam 100 hari pemerintahan. Because extreme climate weather memberi kesan yang sangat negatif, bukan pada T20 sangat. T20 orang kaya-kaya duduk kat kawasan tinggi. Orang B40 kena banjir, mudah dia terdedah kepada perubahan iklim. Kedua, isu apa? Generasi TVET. Saudara-saudari, dah ada 7 kementerian jaga TVET. Saya rasa daripada dulu, tukarlah Perdana Menteri, sekejap PN, sekejap BN, tapi masih tidak ada kesungguhan. Kerana apa? Kerana anak-anak mereka mampu mereka sekolahkan di luar negara.
Adakah mereka merasa kalau di konteks kampung-kampung negeri Johor, di Permatang Pauh, kami buat kajian kemiskinan semasa COVID melanda, April hingga Mei 2021. Kami dapati kalau ada 5 orang anak dalam rumah isi rumah ibu tunggal, anak pertama jauh lebih baik berbanding anak nombor 4. Kenapa? Kerana kemiskinan itu menjadi satu beban generasi. Anak keempat terpaksa pinjam guna phone yang sama yang diguna pakai oleh anak pertama. 4 orang guna satu phone nak belajar apa secara baik. Sudah tentu tak minat. Bila tak minat, apa dia buat? Dia rasa elok saja kerja. Tapi kalau kerja tanpa upskilling, dalam 5 tahun gaji dia mendatar. Ya, bila ibu dah tak ada, siapa nak jaga mereka ini, saudara-saudari? Kerana itu kita tekankan kepada generasi TVET, termasuk pekerja kita. Kalau dulu, ya saya masih ingat kalau di Pulau Pinang itu, masuk kerja di kilang. Mungkin bermula dengan pekerja kilang, lepas 5 tahun jadi supervisor. Dia ada tangga-tangga, ya, dia ada cara nak fikir, okey, bagaimana dalam 5-8 tahun saya boleh dapat gaji yang lebih baik, kedudukan yang lebih terjamin. Saya tak payah kenapa gerakan Ayuh Malaysia nak menarik, nak memaksa, nak memastikan kita lindungi mereka yang bekerja dalam sektor TVET ini, ya. Ketiga, saya rasa mungkin Akmal akan bercakap dengan lebih panjang lagi bab ini tentang security makanan. Saya memang sempat bertemu dengan beberapa penternak di Matang Pauh. Mula-mula nak pujuk penternak tak mudah juga. Dia akan tanya soalan cepu emas. Tak tahulah Pak Hassan pernah ditanya ke tidak. YB pernah ke jaga lembu? Kita kata kita pernah sebenarnya. Kerana semasa projek NFC didedahkan oleh Saudara Fizi Ramli. Saudara Fizi Ramli sempat mengira-ngira lembu-lembu yang tidak terjaga di ladang gemas. Jadi kita tahu bila itu berlaku. Tapi lebih kepada peranan ahli parlimen untuk siasat skandal dan dedahkan kepincangan yang berlaku. Tapi penternak-penternak saya tabik, termasuk nelayan, ya, termasuk petani. Kita kena beri pengiktirafan kerana kalau tidak dijaga sektor dan masyarakat dan segmen ini, kita nak makan apa secara berkualiti? Saya masih ingat lagi bila pergi ke pasar untuk bercakap, berbincang, kita sempat juga menziarahi dan belajar lawatan sambil belajar di dalam sebuah ladang ternakan ayam. Ya, kita faham bagaimanakah antara semua sektor-sektor di Malaysia ini, ayam merupakan antara yang paling berjaya. Tapi apakah kelemahan bila kita dihimpit krisis? Kerajaan tidak memberi subsidi yang mencukupi bagi peringkat pertama, satu, dan keduanya bila menghadkan harga jualan. Penjual ayam sebut kepada saya, kalau harga ini YB, saya duduk rumah pun saya tak rugi. Tapi kalau paksa saya ternak dan saya terpaksa jual pada harga yang terhad, memang saya tak rela. Dan bab ketiga sudah tentu, kita tak mahu campur tangan juga syarikat kerajaan dalam sektor ternakan. Semua ini sekali lagi saya katakan, apa dia rahsia dalam kejayaan mana-mana negara? Dah ada bakat, kita bagi dokongan. Dah ada bakat, jangan masukkan pasir dalam bakat dan syarikat yang memang benar-benar punyai keupayaan. Dan kita ganti pula dengan kawan kita dalam politik. Jadi kerana itulah dalam segi urus tadbir, ini 3 tema yang kita pilih. Ada lagi 2, tentunya perumahan dan juga pendidikan yang percuma, dan saya fikir akan diolah oleh pihak lain. Saya punya pesanan terakhir khusus untuk semua pengundi, kerana sekarang orang kata orang muda ni dia akan undi ikut telunjuk ibu dan ayahnya. Ya, saya memang menghormati ibu dan ayah saya, tapi saya rasa orang muda selalunya a bit rebellious. Dia nak pastikan masa depannya dipilih dengan sendiri.
takkanlah orang muda, pengundi yang layak mengundi, tak mahu tahu dengan lebih lanjut. Dan ini merupakan cabaran kita. Kerana kalau lebih ramai orang muda yang layak mengundi, maka saya percaya senario di negeri Johor ini akan berubah dan kita akan membuahkan hasil yang jauh lebih cerah. Maka gerakan untuk memastikan orang muda keluar mengundi juga, Saudara Akmal, kita akan tekankan calon-calon dalam keadilan mempamerkan wajah bukan saja orang muda, tapi juga wanita. Ya? InsyaAllah ini antara hasrat. Walaupun saya bukanlah pemutusnya, yang pengarah pilihan raya Rafizi Ramli, tapi sebagaimana kita pengundi boleh desak, Ahli Parlimen Pematang Pauh juga akan mendesak demi kita melaksanakan yang terbaik, kita mencalonkan yang terbaik dan insya-Allah kita mengubah masa depan Malaysia ke arah yang lebih baik dalam pilihan raya yang akan datang. Saya berharap di Larkin, orang Johor Bahru, orang Johor akan berbondong-bondong untuk mengeluarkan undi anda. Saudara-saudari, bukan mudah sampai ke tahap ini. Dan saya percaya kalau kami boleh bertahan, ia hanyalah kerana kesudian saudara-saudari mendengar, memberi dukungan dan bersabar bersama kami selama kami berkecimpung dalam dunia politik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita. Semoga kita ketemu lagi dan insya-Allah jangan lupa keluar mengundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.